di bawah, Legal untuk jual buku kanak-kanak dan jual international di atas. Okey, jadi itu gerai Al-Amin. Kita tahu buku-buku sentuhan Al-Amin adalah merupakan antara buku yang memberikan nilai ilmu yang besar, sumbangannya kepada pemikiran dan juga pembentukan jati diri kita. Tuan Haji Cik Mazlan, di tengah-tengah sana ramai orang tak tahu, low profile tapi mungkin adalah penerbit yang antara yang paling prolific di Malaysia. Adalah merupakan saudara Arif Hakim Sani Rahmat, CEO PTS. Terima kasih. Berapa turnover PTS tahun lepas dalam pesta buku saja? Perlu disebut ke di sini? Ini soalan tak semestinya dijawab kan? Okey, saya tukar soalan. Agak lumayan. Yang saya nak tanya soalan yang kedua, saya nak tahu Arif jawab. Undi siapa? Undi rahsia lah. Pandai. Itulah bila bertanya dengan penerbit itulah jawapan dia. Kita tanya Cik Khair pula. Cik Khair di ujung sana. Undi siapa Cik Khair? Saya undi calon di Kota Tinggi. Kan susah bila menangani penerbit kan? Semua cerdik-cerdik. Sembang je lah kalian, tak perlu moderator. Cik Khair adalah merupakan tokeh di sini di ITBM ini. Jadi diskaun 50% tu adalah ihsan dia. Kalau nak lebih minta pada dia lah. Ya, saya hanya boleh allow benarkan setakat 50% saja. Anda berada di sini di gerai yang betul, di tapak yang berwarna biru tua ini, dan kekal biru tua ini sehingga 5 hari bulan Mei nanti, sehingga tutup pesta buku ini. Dan apakah ketiga-tiga penerbit yang prolific ini bakal membincangkan tentang pemikiran, dinamika pemikiran masyarakat, ataupun mereka sebenarnya semata-mata bercakap soal ingin memaksimalkan untung? Itu provokasi kita kepada mereka. Okey, jadi sofa putih kita mulakan bersama ketiga-tiga ini. Kita ada Al-Amin Surf, PTS dan juga ITBM. Falsafah penerbitan ITBM apa? Kita ingin mencerdikkan akal budi bangsa kita. Sudah cerdik setakat 15 tahun, berapa tahun dah? 15? Kita mulai 1993. 93. Ini ulang tahun ke-20 20. ITBM. Sebab tu kita bagi diskaun yang hebat tahun ini. Okey. Tahun depan belum tentu. Jadi jelas sekali dengan diskaun hebat sejak hari pertama sampai 5 Mei hari mengundi nanti kekal 50% menggambarkan tak mau banyak untung. Saya fikir ini hadiah kami kepada peminat-peminat buku di Malaysia sempena kami merayakan 20 tahun ITBM. Okey. Falsafah penerbitan PTS. PTS mudah, memang berkali-kali pengasas kami ada cakap memandaikan bangsa. Itu memang falsafah penerbitan PTS. Satu mencerdikkan, satu memandaikan. Kita dengar Cik Mazlan, falsafah penerbitan Al-Amin. Mudah saja. Okey. Fokus kami ialah anak anda boleh lancar membaca sebelum bersekolah lagi. Okey. Ketiga-tiga ni ingin memandaikan. Tak ada seorang pun menyebutkan bahawa ingin memaksimalkan untung. Arif angkat dulu. Saya kira untung ini bukannya sesuatu yang negatif. Untung ni satu keperluan. Okay. Kalau macam kami di PTS, keperluan untuk kita nak menaikkan pendapatan, menaikkan gaji, memberikan bonus kepada pekerja-pekerja PTS, kemudian keperluan untuk memasarkan buku dengan lebih baik. Jadi untung tu memang sesuatu yang mesti kita cari. Dan dia bukan sesuatu yang negatif. Dia sebenarnya sesuatu yang sangat positif sebenarnya. Bila ada untung, banyaklah benda-benda baik yang kita boleh buat. Ya? Bila industri penerbitan untung, maka industri penerbitan akan boleh menjalankan tugas-tugas pemasyarakatannya. Begitu pendapat saya. Dengan kewujudan ITBM sebagai sebuah GLC dan menceburi bidang komersial, adakah PTS baik, Al-Amin Surf baik merasakan bahawa kewujudan ITBM itu mengakibatkan crowding out effect, menafikan elemen komersial yang private itu disebabkan GLC? Oh, dia tunjukkan. Adakah merasakan tekanan itu? Kerana kalau tak, kita banyakkan saja lagi ITBM, ITBM-A, ITBM-B, ITBM-C. Sebab itu akan merancakkan dunia penerbitan Malaysia. Tidak, sebenarnya kita tidak cukup buku untuk dibaca. Okey. Masih lagi, dan ITBM-B, alhamdulillah saya nampak telah menerokai bidang-bidang yang kemungkinan penerbit swasta tidak mampu pada peringkat awal untuk menerokai. Okey. Akhir sekali, saya teringat tu, saya nak baca satu ungkapan yang menarik pada ini. Okay. Akhirnya dari segi keuntungan dan apa sekalipun, ini adalah kata-kata hikmat. Semoga dapat kupagari segala yang palsu daripada fahamku, kerana tengkah engkau kebenaran yang telah menjentis hidup cahaya akal di sukmaku. Itu kebenaran tu. Bagaimana kita nak mendidik umat untuk mendapat satu kebenaran. Dan ITNB, PTS, Al-Amin dengan sisi-sisi masing-masing cuba mencari kebenaran, memberi kepada umat itu agar dapat menentukan kebenaran.
Wahal pernah disebut saya sekali itu, segala perkara yang kita pelajari di universiti, kalau kita yang belajar ini pun, ialah sekadar hendak tahu siapakah yang menjanjikan yang palsu. Itulah yang akan dapat menentukan kehidupan dan masa depan umat kita. Itu menarik kerana Haji Cik Mazlan menyebut elemen yang menjadi persepsi umum terhadap ITBM, mengatakan ITBM akan menerbitkan buku-buku yang mungkin tidak ditangani oleh yang komersial, yang private effort ini. Adakah itu betul dari persepsi awam? Saya fikir Tak betul. siapa yang akan mahu menerbitkan Masnawi 6 jilid Okey. dengan kos terjemahan menjangkau RM400,000 kos terjemahan, Okey. dan dalam bidang yang lain saya fikir memang tanggungjawab kami adalah untuk mengisi lakuna ataupun ruang-ruang kosong yang tidak mungkin ditangani oleh penerbit biasa. Okey. Sebab itu kita merasakan bahawa memang kami bertanggungjawab, kami menerbitkan buku puisi yang saya fikir untuk penerbit biasa menerbitkan kecuali yang ada nama. Okey. Dan itu sukar. Jadi kita cuba mengisi ruang kekosongan itu. Dua soalan terbit di sini. 400,000 kos menterjemah saja, belum dikira kos-kos lain. Bolehkah kita jangkakan pada peringkat ini semenjak Masnawi diterbitkan ia belum cover cost? Belum. Memang belum. Jadi Tapi menariknya ialah di pesta buku ini kita telah menjual banyak naskah secara 6 Okey. volume tersebut. Tetapi masih belum cover cost. Belum. Baik, jika demikian, bagaimana kita menjelaskan business model ITBM yang memungkinkan reserve katanya 43 juta katanya. Lebih. Tengok. Tak, saya katakan begini. Ah. Ada ruang yang kita mengisi kekosongan. Okey. Ada ruang yang kita mengambil keuntungan. Okey. Jadi tapi tentulah dalam soal bisnes ni there's a secret of the trade. Okey. Not all that we can tell to the rest. Ya, betul. Nanti dia orang curi. Ya, itu tujuan saya cungkil. Kok terkeluar. Manalah tahu musim-musim kempen ni kan, benda tak patut-patut keluar kat YouTube, keluar kat tempat lain, macam-macam benda boleh keluar. Yang itu kita tak keluar. Video tak ada lagi ya. Okey, tak ada. Saya nak sambung sikit soalan tu. Memang betul daripada segi pasaran, kita penerbit swasta memang ada kekhawatiran. Okey. Wang cukai yang kita bayar digunakan untuk membangunkan syarikat-syarikat kerajaan yang akhirnya akan kompetisi dengan kita balik. Itu memang ada. Ya. Tapi kita juga sedar bahawa dalam banyak dalam ada sektor-sektor yang penerbit swasta tak mampu buat. Okey. Jadi memang harus diserahkan kepada syarikat kerajaan buat. Setakat ini kita tengok imbangannya itu sehat. Jadi kita tak rasalah itu satu perkara yang negatif buat masa ni. Ya, buat masa ni. Maknanya Buat masa ni, sofa putih tahun depan kita kena sembang lagi sekali. Kita sembang yang lagi sama. kerana pasaran berubah kan. Betul. Pasaran berubah. Perkara pemain pasaran sentiasa berubah. Okey, Cik Mazlan, di dalam sektor yang diceburi, apakah dilihat ruang pengembangan eksperimen yang lebih luas yang belum diteroka oleh pihak syarikat Al-Amin sendiri? Ada lagi ruang ataupun sudah tepu? Sebenarnya kita perlu berfikiran lebih regional, iaitu kalau kami dalam khusus dalam pendidikan kanak-kanak, kami akan menetapkan pada apa yang kita namakan sebagai curriculum based publishing, iaitu menentukan keperluan-keperluan, iaitu pendidikan yang berdasarkan kurikulum, tetapi bukan kurikulum pendidikan pelajaran, tapi kurikulum umat. Oleh kerana itu kami menerokai, contohnya penerbitan buku-buku Islami, itu dalam fiqh, sirah, akhlak dan sebagainya, bukan saja yang diperlukan di Malaysia, tapi di seluruh dunia Islam. Dalam hal ini, alhamdulillah kami sudah menerokai membuka pejabat di Indonesia dan juga di Petani. Dan kini kami sedang berusaha untuk menerbitkan dalam bentuk kajian lagi, iaitu penyedaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua misalnya. Jadi maksudnya pasaran itu terbuka luas, bergantung pada penerbit untuk melihat ruang-ruang yang ada, dan ruangnya sebenarnya besar. Ya, di sini saya ingin mengangkat apa yang Cik Mazlan sebut, ruang luas. Tetapi di waktu yang sama, Saudara Arif juga Setiausaha Agung Mahbopa, yang Malaysian Book Publisher Association, merupakan persatuan penerbit terbesar dengan grup turnover sebanyak 1.2 bilion dilaporkan secara rasmi. Itu jumlah yang besar. Tetapi dengan realiti bahawa ada 180 lebih kurang ahli, sedangkan penerbit yang ada di Malaysia mungkin 2,500, tapi keahlian 200 itu.
Dan wujud penerbit-penerbit baru, penerbit-penerbit indie, penerbit yang mungkin tidak ada bentuk ni. Ya. Kita bercakap soal penerbit hanya bercakap soal mengambil untung ataupun penerbit punya tanggungjawab. Kacamata Mabopa melihat realiti ada 2,000 lebih penerbit tetapi ahli 200. Jadi siapa yang govern soal tanggungjawab ini dalam keadaan majoriti 400% ahli ada di luar ataupun yang sepatutnya menjadi ahli tidak menjadi ahli. Bagaimana kita menangani elemen tanggungjawab? Persatuan Penerbit Buku Malaysia pada pendapat kita memang tak mungkin semua akan masuk menjadi ahli. Tapi pada kita kalau majoriti penerbit-penerbit utama bagi setiap segmen itu sudah menjadi ahli, jadi Mabopa tu boleh jadi suara yang sah untuk penerbit buku. Jadi memang kita tak jaga semua. Dan ada yang memang saya kira strateginya memang tak mahu masuk dalam persatuan. Atas apa-apa sebab lah mereka fikir mungkin kalau dalam persatuan terikat atau sebagainya kan. Tapi dari satu segi kita persatuan pun kita bukannya boleh mengawal seria ahli sebenarnya. Kita tidak ada apa enforcement power, kita tidak ada apa kuasa untuk memberitahu ahli buat begini, buat begitu, tidak ada. Mungkin mereka yang boleh govern adalah soal peluang dan keuntungan. Tetapi orang akan melihat wah ITBM dia lebih banyak kelegaan di situ kerana dia tidak concern soal turnover bottom line kerana mereka pun mungkin suntikannya daripada kerajaan justru memungkinkan ITBM bereksperimen dengan Nasdaq Masnawi misalnya. Tetapi kalau Encik Khair diletakkan di mana-mana spearhead mana-mana syarikat yang ada, apakah model yang sama ataupun falsafah yang sama boleh diterapkan secara komersial? Sebenarnya agak kurang tepat kalau nak mengatakan ITBM tidak memungkinkan keuntungan. Dan eksperimen-eksperimen kami itu adalah satu perkara yang sebenarnya mungkin akan menemui kegagalan. Sebab sebagai sebuah JLC, perkara yang paling utama adalah kami tidak mendapat peruntukan khas dari kerajaan seperti agensi kerajaan yang lain yang menerima dana tiap-tiap tahun, gaji akan diberikan. Kami tidak. Kami bergerak sebagai sebuah kena cari projek. Kami kena kreatif. Dan ITBM pun dah 20 tahun. Perkembangannya kita boleh lihat. Turun naiknya ITBM itu sangat bergantung pada kreativiti kita. Dan saya melihat soal kreativiti ini yang paling utama dan paling penting. Itu yang menjana keuntungan sebenarnya. Bukan soal di mana kita berada, tapi soalnya ialah bagaimana peluang dan ruang yang kita ada kita gunakan sepenuhnya. Tetapi saya tak tahu sebab tuan saya juga adalah presiden. Jangan bocor. Dia adalah presiden. Ini musim. Ini saya tak tahu turnover berapa banyak. Ini musim keempat saya mengendalikan Sofa Putih ya. Saya nak kaitkan dengan Sofa Putih. Hampir semua yang hadir ke sini, dia lari dari soalan saya. hampir semua yang datang ke Sofa Putih ini, mereka menyatakan apresiasi yang genuine bagi saya terhadap apa yang ITBM buat. Apa yang ITBM buat semenjak di bawah kepimpinan Khair yang tidak dibuat sebelum ini, yang kelihatannya betul. Ia boleh mengimbangi antara tanggungjawab dan komersial. How do you define that? Apa yang kita lakukan adalah untuk kami buat begini. Dalam 2 bulan kita melakukan perbincangan strategi bagaimana kita nak buatkan. Apa yang kita lakukan bukannya kita buat dan jadi. Semangat pekerja ITBM yang menjerit sebagainya itu ada latihan lebih sebulan. Start tahun ni baru menjerit, tahun lepas tak menjerit. Sebab tu kita melihat modul tahun ni daripada apa yang berlaku sebelumnya. Itu yang kita lihat dan ini semua memerlukan kesepakatan di kalangan pengurusan ITBM dan juga bagaimana kita mencipta dan membina strategi. Ini tidak datang begitu. Sebab tu saya melihat bahawa kita bukan sebenarnya kami sangat komersial. Kami sangat-sangat komersial kalau anda tahu. Cuma dalam masa yang sama ialah kita sukalah bagi bahawa kita dapat mengimbangkan. Tapi persoalannya sebab akhirnya KPI saya mungkin tidak sama dengan Arif. Sebab Arif punya KPI dia tahu KPI saya ada bekerja. Kalau saya tak achieve that KPI, ruang tak ada dah. Arif tak apa. Ada soalan susulan selepas ini. Silakan. Saya nak bertanya kepada dua penerbit komersial ini. Cik Khair juga boleh beri pandangan ya. Sasaran dikatakan nak menerbit 0.1% judul.
Masalah yang saya dapati adalah saya rasa Malaysia tidak perlu mengejar 28,000 judul atau 29,000 judul, kerana saya menganggap bahawa Malaysia sangat bilingual. Kerana kalau sasaran untuk jadi negara masyarakat membaca, kelihatannya seperti title yang disasarkan itu terlalu besar untuk kapasiti penduduk Malaysia yang dan kita pula lihat yang diserahkan itu kebanyakannya media Melayu dan Inggeris, sedangkan kita sedang bersaing di pentas antarabangsa. Misalnya kalau saya pergi ke Bookfest itu, Da Vinci Code dalam Mandarin itu, satu hari satu pelet habis, 500 ya. Itu satu title. Itu tak cakap. Adakah tuan-tuan bersetuju bahawa jumlah sasaran penerbitan itu perlu diperbanyakkan lagi dalam keadaan semakin ramainya penerbit kecil-kecilan, semakin ramainya penerbit yang tidak berfokus begini, bagaimana Cik Fazil ada? Okay, saya lihat begini, yang pertamanya industri kita segi dengan penerbit baru yang muncul, satu perkara yang biasa dan baik. Penerbit indie misalnya, saya pernah yang datang jumpa saya dengan untuk menerbitkan buku-buku menggunakan bahasa-bahasa jalanan, yang saya sendiri sokong, tidak menjadi masalah kalau itu yang diperlukan oleh pasaran, tapi mungkin kami tidak menerbitkan. Jadi kalau kita perhatikan, tapi saya lihat sedikit begini, itu segi jumlah itu kita kena melihat bahawa kita di Malaysia ini harus menerbitkan buku-buku kalau dalam bahasa Melayu yang dapat kita pasarkan ke seluruh Nusantara Melayu, iaitu termasuk Indonesia, Selatan Thai. Jadi dalam hal ini jumlah itu sebagai satu target, tapi saya melihat lebih bagaimana itu untuk kita memasarkan buku kita ke seluruh Nusantara Melayu. Nah, ini sedang saya usahakan. Contohnya kami sudah menjalinkan hubungan dengan Rosda, antara penerbit akademik yang terbesar di Indonesia, membawa masuk buku mereka di sini, dan kita akan berusaha untuk membawa buku kita di Indonesia melalui mereka. Ini salah satu strategi yang kita laksanakan, dan kita harap perkara ini mendapat sambutan oleh katakan membaca di Indonesia terhadap buku terbitan kita. Satu peringkat orang ramai tak tahu bahawa PTS banyak buat barter trade dengan penerbit di Indonesia. Masih lagi itu satu model yang baik? Saya nak ulas yang 28 dulu. Okey, 28,000. Sebelum kita pergi situ. 28,000 tu ya. Statistik Perpustakaan Negara menunjukkan kita sekarang ada mendaftarkan kurang lebih antara 16 sampai 18,000 tajuk setahun. Jadi kita ada lagi defisit 10,000. Tetapi kita fikir defisit itu sebenarnya dah dekat, dah rapat, sebab ada banyak penerbitan yang tak didaftarkan untuk ISBN. Ada banyak penerbitan dalam sektor-sektor korporat. Ini yang syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam bursa tak daftar ISBN. Ada banyak penerbitan di peringkat sekolah, jabatan tak daftar ISBN. Jadi kalau kita katalah penerbitan yang bawah radar ini ada lebih kurang 6-7 ribu tajuk lagi setahun, dan mungkin lebih sebenarnya. Kita dah sampai 28,000 tajuk tu, kita dah sampai. Cuma kita tak didaftarkan ISBN-nya tu yang jadi masalah sikit kat situ. Itu saya punya komen yang baru. Jadi erti kalau saya tanya nak menyisip soalan susulan di situ, kita tak perlu gusar soal 28,000 itu. Itu bukan sasaran kita, kerana masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang sedang membaca. Lihat saja ni lautan manusia yang datang. Saya tak gusar dari segi umumnya, saya tak gusar soal 28,000 tu, tapi sebagai penerbit memang ada beberapa bidang yang kita fikir perlu diperbaiki. Sains, matematik, itu masih ada kekurangan yang banyak. Tapi kalau dari segi umum, agama, contohnya penerbitan agama, general books, fiction, novels, itu dah bagus. Dah bagus, boleh dikembangkan lagi ataupun sudah tepu? Akan bergantung kepada pasaran juga akhirnya nanti. Cabarannya nanti berapa ramai orang muda akan baca buku. Itu lebih merisaukan kita penerbit. Orang yang membaca buku tu akan jadi kita punya akhirnya dekat situlah hidup atau mati kita. Berapa ramai pembaca baru kita boleh hasilkan setiap tahun. Menjawab soalan barter trade tadi. Barter trade tu awal-awalnya kita gunakan, tapi sekarang banyaknya kita dah tak barter trade lah. Kita memang betul-betul atas faktor komersial lah sekarang ni. Saya gusar sebenarnya 28. Okey. Kalau itu jawapan Saudara Arif, maksudnya pengurusan tentang statistik pun kita tak pandai. Ini penting sebab kalau kita nak mengangkat negara kita kepada tahap yang lebih tinggi, soal pengurusan statistik, soal tahu macam nak menilai jumlah tu adalah perkara paling asas. Tapi kalau jumlah pun tak pandai nak kira, macam mana kita nak mengangkat industri buku? Ini tugas PNM kan?
Itu saya ingat Tuan Pengurusi lebih alih. Yang ITBM nak ambil alih. Yang saya khawatir ini, sebab kalaulah informasi ini tidak betul, kita berikan kepada orang yang membuat keputusan, membuat dasar, maka natijanya ialah kita tak memberikan ruang untuk buku berkembang. Kalau misalnya kata setiap sekolah ada penerbitan majalah sekolah, sepatutnya itu dibantu. Sebab ia membina adik-adik kita, kanak-kanak di sekolah untuk membuat buku. Ada 10,000 sekolah, ada 10,000 penerbitan, 18 campur 10,000, 28,000. Mudah. Ini perkara yang saya fikir sangat penting. Sebab kalau ini kita maklumkan kepada pihak berwajib, maka mungkin keputusan soal-soal pembukuan ini akan memiliki impak yang lebih besar. Mungkin 200 juta itu bukan diberi kepada industri kreatif semata-mata. Mungkin 50-60 juta ke buku. Baik, itu saya ada perspektif satu nak tambah. Saya akan halang tuan sebelum saya komen. Sebab saya nak sekaligus Arif dan Cik Mazlan komen di sini. Kedengarannya sangat instrumental kaedah itu. Kita libatkan sekolah dan kita akan dapat. Tetapi apakah itu amalan negara maju satu? Kerana kita berbanding mereka dan kita semata-mata nak kejar 28,000, kita buat satu yang drastik, yang instrumental dan kita tiba-tiba capai 40. Dan itu sudah hampir menyamai nilai Korea misalnya yang membaca 3 kali ganda lebih banyak daripada kita. Tetapi dia 3 kali ganda per kapita lebih besar. Apakah kita nak statistik just for the sake of statistik atau betul-betul kita ingat sesuatu yang substantial dalam bentuk penelitian? Saya tambah satu lagi dekat situ. Sebagai perbandingan di rantau ASEAN ini sendiri, Vietnam dah di depan kita sekarang. Vietnam statistik rasmi menunjukkan mereka menerbitkan 24,000 tajuk baru setahun. Penduduk mereka lebih ramai. Tetapi apakah mereka sudah sampai 1% 1%? Adakah Vietnam akan jadi negara maju dulu berbanding Malaysia? Ya, dengan kadar pecutan mereka, mengapa tidak? Saya teringat tentang usaha yang mungkin serupa, iaitu pernah saya diminta memberi derma untuk pelajar membawa bendera Malaysia yang terpanjang di tembok China. Jadi saya fikir, so what? Apa hal tu? Jadi kalau kita sekadar nak tambah bilangan itu, masuk, kita jangankan 30,000, 50,000 pun kita buat. Jadi persoalannya adalah kualiti. Apa yang kita nak terbitkan. Dalam hal ini kan saya mendapat satu trend, contohnya dalam buku kanak-kanak. Kami telah usahakan untuk mendapatkan illustrator yang terbaik dengan kecantikan dan sebagainya dan menerbitkan. Ternyata maksudnya masyarakat umum masih belum sampai pada peringkat yang dapat menikmati dan appreciate nilai seni yang tinggi dalam penerbitan buku kanak-kanak. Maksudnya proses katakan kematangan dari segi nilai, segi cita rasa di kalangan pembaca Malaysia itu masih berkembang. Belum sampai pada tahap yang kita katakan sudah maju. Mungkin penjelasan Haji Cik Mazlan itu berselirat di sebalik pengumuman ini, tapi saya menangkap isyarat tadi saya nak majukan isu itu kepada saudara Encik Khair kerana Cik Mazlan menyebut mungkin apresiasi masyarakat pembaca kita kepada bahan terbitan kanak-kanak bermutu tinggi dengan nilai estetik yang tinggi itu belum sampai ke tahap itu. Soalan saya kepada Encik Khair adalah sementelahan ITBM itu merupakan ITBM, apakah terdapat sektor ini yang di dalam keprihatinan ITBM itu nak mengangkat estetik ini ataupun sekadar melihat di mana sektor yang tidak ditangani dan ITBM menceburi itu, ataupun ada misalnya tadi buku estetik kanak-kanak yang tinggi, kerana saya pernah lihat buku kanak-kanak antarabangsa yang misalnya menyelitkan elemen falsafah tapi pendekatannya, contohnya buku itu Butterfly tajuknya, tapi buku tentang kematian, nak mengajar anak-anak appreciate tentang kematian, tapi tidak ada penerbit Malaysia yang buat begitu. Apakah ITBM terfikir atau sedang menyiapkan diri? Kami boleh katakan sedang menyiapkan diri dan dalam masa sama kami pun menerbitkan jumlah yang banyak, beratus judul kami yang kita terjemah daripada pelbagai bahasa antarabangsa. Dan kalau kita lihat kualiti yang kita ada pun, saya ingat tidak kalah dengan penerbitan antarabangsa. Cuma persoalan kita ialah kalau kita lihat buku-buku di perpustakaan sekolah untuk kanak-kanak, Tuan Haji, Cik Arif dan Tuan Syed yang telah lama dalam itu, apakah bentuk dan kualiti buku tersebut? Apakah yang telah dipilih? Saya nak jawab soalan. Apa yang telah dipilih? Jawab. Saya nak jawab soalan. Saya jadi tangan saya dan Tuan Syed jadi Itu soalan yang baik bagi banyak penerbit. Apa yang anak-anak kita baca dalam perpustakaan di sekolah?
ini satu soalan yang sebenarnya masuk kawasan panas. Dan lebih nanti asasi, timbul isu lebih asasi corruption dan sebagainya. Lebih asasi daripada situ adalah soal fungsi perpustakaan sekolah. Ia tidak harus semata-mata menjadi menyediakan buku bacaan. Ia sepatutnya menjadi satu elemen yang integral dalam sistem pendidikan. Dan saya lihat peranan pustakawan di sekolah sepatutnya kurang-kurangnya 41. Bukan semata-mata cikgu yang ditempelkan. Sebab kalau tidak, dia akan jadi semata-mata menyusun buku. Tapi apresiasi pada kantungan tidak ada. Nak salahkan sekolah sangat pun tak boleh juga. Saya tidak dia kena ada holistic approach. Ya, betul. Maksudnya daripada pihak kementerian, daripada pihak berwajib atasan dan juga dari pihak industri. Ya. Kadang-kadang kita suka menyalahkan yang inilah, itulah, tapi yang industri masih menghasilkan buku-buku yang direka untuk mengkorapkan. Bukan saya kata ni kita tak boleh tepuk sebelah tangan. Ya. Itu pemain-pemain industri yang mungkin tak termasuk dalam 200 berapa lah. Dan termasuk dalam 78 ahli PKBM. Okeylah. Sebab saya melihat satu istilah Cik Mazlan ya, yang saya timbulkan, saya sebut istilah ini ekonomi perbukuan. Bila disebut soal buku yang sampai ke perpustakaan desa misalnya, bagi saya pertama adalah harus buku yang berkualiti. Itu harus didefinisikan. Yang kedua harus buku yang betul harganya. Kerana ada buku yang sepatutnya RM17 ditawarkan pada harga RM75. Jadi itu tidak make sense. Yang ketiga haruslah relevan dengan khalayaknya. Kerana apabila kami menghantar buku ke perpustakaan desa di tapah kawasan orang asli, bukunya saya lihat kandungan tidak menepati khalayak yang memerlukan di situ. Jadi tiga elemen ini adalah elemen trust yang saya cakap di mana-mana lah bila bercakap soal pengedaran. Bagaimana Tuan Haji melihat? Kita punya masalah dari segi pengedaran, mendemokrasikan capaian terhadap buku-buku fizikal di perpustakaan desa kita. Mudah cakaplah, kurangkan korupsi dalam bahasa okay. Kurangkan korupsi dan berilah kebebasan untuk guru memilih. Dalam dunia ini belum ada negara yang tidak ada korupsi. Tuan Haji Mazlan dia lebih dia nak tanding. Dia pragmatik, idealis. Okey, maksudnya semata-mata masalah. Berikan kebebasan pada guru-guru memilih buku. Okey. Yang paling baik. Saya sendiri berpendapat jangankan buku di perpustakaan, malah buku teks pun harus didemokrasikan. Ya. Beri kebebasan kepada penerbit untuk menerbit buku-buku teks berdasarkan kurikulum yang dah ditetapkan, dan benarkan sekolah untuk memilih buku-buku tersebut tanpa tender. Dan ternyata perkara itulah dilakukan di negara-negara yang maju. Kita bersama Tokeh Al-Amin, PTS dan Tokeh ITBM ada di sini. Anda boleh tanya apa saja berkait dengan dunia ni. Ini Lan Sinaga-naga nak General Syndicate Soldier. Saya nak tanya satu je. Kita banyak cakap tadi tentang pemilihan buku tu kan. Kementerian kena pilih, perpustakaan kena pilih kan. Saya nak tanya panel tentang kuasa membeli kepada kanak-kanak tu. Kita memberi kuasa membeli kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak tu sendiri boleh memilih buku yang dia sukalah, bukan yang mak bapak suka ataupun perpustakaan suka. Okey, kita bagi pada Haji Cik Mazlan. Itu menarik apa ni, sebab kami baru menerbitkan buku Cerdas Minda tentang berkaitan dengan pendidikan Islam. Ternyata ramai kanak-kanak memilih buku itu sendiri. Maksudnya memenuhi cita rasa mereka. Faktornya mengapa? Faktornya mungkin murah, RM5 satu. Okey. Kedua, menarik bagi mereka. Ketiganya, mereka bentuknya sesuai dengan jiwa mereka. Dan begini maksudnya, kalangan pembaca, baik dewasa, orang muda, kanak-kanak, mereka itu terasa yang pandai. Mereka akan membeli sesuatu yang baik untuk diri mereka. Ya. Jadi saya percaya dalam hal ini tidak menjadi masalah. Masalahnya pada penerbit kita sendiri, termasuk saya lah, untuk membaca cita rasa yang ada pada khalayak pembaca. Okay. Dan ini terbukti kalau lihat dalam novel indie contohnya, yang menggunakan bahasa jalanan dan sebagainya. Mereka ada pasaran tersendiri. Oh, pasaran yang bukan tersendiri, yang besar. Ya. Bagaimana ITBM? Apakah antena mencerap minat pasaran ini menyebabkan satu yang struktural ataupun lebih? Sebenarnya apa yang kami lakukan ialah kami ingin membina nama dulu. Itu yang kita lakukan. Kita hantar buku ke sekolah, orang minta buku kita beri. Sebab bila ada jenama ITBM, orang dah percaya. Apa yang berlaku selepas ini ialah kita belajar dari BTS kan.
PTS tu tak apa. Mak abang kata okey dah boleh beli PTS. Dia tak kira lah cerita macam mana pun. Kalau PTS dia kata ada certain standard. Jadi kita cuba melakukan itu dan akhirnya kita rasakan kita dapat mendapat perkara tersebut. Sebab buku kanak-kanak kami di Tong tu saban hari habis separuh-separuh dan saya fikir itu agak luar biasa. Ya, tidak dijangkakan. Kami berdoa dan ingin akhirnya dapat. Rupanya ITBM ni juga kelompok petugasnya orang yang bermunajat kuat. InsyaAllah. Sebab itu doa dia tu. Kalau tak Cik Safi tak hilang rambut. Mana Cik Sakri tu banyak sujud pukul 3 pagi. Itulah dia. Lakunya lebih Cik Sakri ya. Yang saya nak angkat adalah satu tema yang secara peribadi saya anggap ada kontroversinya tersendiri. Voucher buku satu Malaysia. Yang saya lihat jumlahnya sangat substantial tetapi impaknya sangat nominal. Komen ITBM. Kebetulan ke ITBM saja. Saya juga adalah pengurusi eksekutif dalam KB1 Malaysia. Yang ITBM dan KB1 Malaysia pun menerima voucher tersebut. Saya fikir usaha kerajaan itu patut disokong. Dia memberikan satu, saya katakan satu perkara yang baik untuk industri, memberikan satu bentuk bantuan yang mana pendemokrasian itu diberi kepada pelajar untuk memilih buku apa yang nak beli. Itu sudah cantik. Cuma harap-harap janganlah bajet itu diambil daripada bajet lain yang juga untuk industri buku. Tapi itu hakikatnya kan? Saya tak tahu sebab tak ada perangkat yang itu. Kecuali PKBM boleh verify. Kalau verify, kami boleh verify. dia agak malam. Tak habis sikit. Tahap kedua ialah soal pelaksanaan. Itu yang agak ketirisan yang sebab saya fikir semua dah cakap voucher boleh tukar dengan cash, voucher boleh beli barang selain daripada buku. Tudung krepek. Yang itu saya tak tahu. Saya tak ada faktanya tapi itu yang kita harapkan sebab apa ada. Kita harap biarlah apa yang diberikan kepada industri itu dapat industri dan malangnya kalau malang ini berlaku selalu pada buku. Pada buku. Itu kan jadi soal kalau kita tengok bajet untuk pembelian buku saban tahun mengecil. Baik sekolah, baik perpustakaan semakin mengecil. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada untuk belian buku pada penulis. Dan untuk yang lain, industri kreatif dan sebagainya semakin berkembang dan bertambah dan dia pergi pada industri tersebut. Sebab kita nampak filmnya, kita nampak animasinya, tapi buat buku ni impaknya pada saya agak kurang dan saya fikir persatuan-persatuan yang perlu lebih vokal. Tuan Syed sebagai Presiden Nusa Agung Mabopa patut lebih vokal dan menyatakan kepada pihak yang berwajib bahawa ini tidak boleh berlaku pada zaman inilah. Soal voucher ni hampir-hampir nak dicalonkan hari ini. Sesuai. Bukan nama ni tak turun je. Kalau jadi pun berkualiti. MP yang berkualiti yang kita perlu sekarang. MP berkualiti bukan MP yang kahwin dua diam-diam je. Okey, balik kepada soalan voucher. Saya tak nak bertanding. Tanya hati. Korupsi atau tidak? Okey, balik soalan voucher buku. Kita pihak persatuan ada hantar memorandum. Kita sokong usaha kerajaan. Masalahnya pada implementasi. Dari segi garis panduan sudah dikeluarkan, garis panduannya bagus, tetapi yang berlaku di penyelewengan besar ni yang kita sedih berlaku dalam premis kerajaan sendiri. Yang beli masalah jual tudung, krepek, cermin mata dan barang-barang yang bukan buku ni berlaku dalam premis kerajaan sendiri. Kalau kita tengok memang terang-terang salah dari segi garis panduan yang dah keluar. Jadi pada saya bukan soal polisi sudah bagus, implementasinya yang kacau bilau, tak diuruskan ni kalau ikut saya. Cik Mazlan, voucher buku berapa banyak kesan peningkatan jualan dari voucher? Saya ingat memberi voucher buku lebih baik turunkan harga petrol. Maksudnya tepat kepada sasarannya murid, untuk dia beli buku. Saya tidak ada tambahan. Yang dikatakan oleh JK dengan Arif itu memang betul. Masalah bagaimana pastikan anak-anak kita beli buku. Itu saja. Tapi saya rasa dalam hal ini ada dua perkara. Yang banyak untungnya sebenarnya adalah pengedar. Kedai-kedai buku macam Popular, MPH, penerbit itu lebih kurang tinggi juga.
Maksudnya tak terasa impak voucher. Tidak terasa kecuali ada buku bestseller lah kan, yang hebatnya tu. Jadi mungkin kita perlukan satu nanti kita akan desak siapa yang menang tu nanti tapi datang kuasa bagaimana untuk memperkayakan pertama penerbit indie. Mereka lah masa depan kepada apa ni industri buku. Sindikat Soldier sudah gelap. Ini betul ke? Okey. Dan seterusnya penerbit lain yang untuk kita tu. Okey. Jadi usaha ini sangat harus diteruskan. Ya. Di sini kerisauan kerana kita semua pemain buku dan yang datang sini pencinta buku. Voucher buku dari 200 ditingkatkan kepada 250 seorang dan tahun depan dijanjikan 300. Bererti dari 250 juta kepada 360 juta kepada 410 juta. Itu jumlah yang sangat substantial, suku bilion, hampir setengah bilion. Tetapi penerbit tidak merasakan impak peningkatan itu. Kerana itu saya rasa kita harus lebih bertegas dalam elemen ini. Bagaimana penegasan itu boleh dibuat sebagai sebuah GLC? Saya melihat kita perlu bersatu dalam mengeluarkan pandangan dan kita kena jujur. Masalah dalam industri kita, minta maaf lah, sebab banyak sangat persatuan. Dalam persatuan itu juga banyak presiden. Dan banyak presiden itu banyak juga cita-cita dan anganan pribadi mereka. Korek dah kena dah. Jadi apa yang saya lihat adalah dengan tidak ada penyatuan begini, maka akhirnya kita tidak menjadi badan yang berwibawa untuk mendesak. Cakap apa pun dia orang tak ada, sebab player kita memang dalam persatuan pun ada juga yang disebut mengedar buku ke sekolah dan sebagainya. Nak cakap kuat tak berani. Saya sebab saya tak ada persatuan ya, saya berani lah cakap. Tapi ini masalah sebenar. Tapi kalau kita bersatu, kita bercakap, bertegas, saya yakin mereka akan mendengar kita. Tapi ini waktunya untuk persatuan bersatu dan keluar dengan kenyataan yang tanpa ada kepentingan pribadi masing-masing. Yang kita kata korak kat luar tu, cuba kita cek kat dalam diri. Maksud diri saya adalah badan-badan yang kita ada. Cik Mazlan nak nampak? Okey, saya sebenarnya tentang martabat dalam penerbitan. Okay. Yang paling penting dalam bidang penerbitan ini yang pertamanya adalah pengarah. Itu yang harus kita fikirkan, bagaimana untuk memastikan lebih ramai orang menulis buku. Mungkin yang martabat yang kedua itu penerbit. Lepas itu pengedar. Jika yang pertama itu papa dan miskin, yang kedua itu cukup-cukup makan, tapi yang kaya itu kedai-kedai buku besar, sesuatu yang tidak betul sedang berlaku. Dan ini yang berlaku di industri buku di Malaysia, iaitu kedai-kedai buku kadang-kadang tak bayar penerbit 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun pun. Siapa yang nak memperjuangkan? Okey, itu satu hal. Lepas tu penerbit tak ada duit, tak bayar royalty kepada penulis. Akhirnya seluruh industri itu akan ekosistem collapse. Collapse, begitu. Jadi saya fikir bagaimana kita nak memantapkan lebih matang perkara tersebut. Kita sentiasa mendapat uputan daripada kedai-kedai buku besar. Tiba-tiba ada promo, dipaksa tambah 10%, tambah 20% diskonnya itu. Okey. Tiba-tiba mereka membuat cover buku sendiri. Kalau kita tak beli buku RM5,000, dia tak order buku kita. Inilah keadaan realiti yang sedang berlaku. Itu realiti budaya samsing di kalangan pembuli, di kalangan pengedar. Bukan pengedar biasa kita, bukan kontraktor buku. Tidak. Buku besar. Itu yang kita risau. Kita namakan depan ni. Ini fantasi demokratik. Saya namakan nombor 1 popular. Popular. Okey, saya. 2. Nombor MPH kawan juga. Okey. MPH kawan tak sebut. Okey. Jadi kita sudah fikir kena ajar penerbit, pengedar ataupun tokoh-tokoh buku besar, hidup mati mereka bergantung kepada penulis tempatan, kepada penerbit tempatan. Jangan menekan sampai ekosistem tu collapse. Saudara Arif, ekosistem yang tidak sihat. Dia kita sedang pasaran buku sedang mengalami perubahan daripada fasa dulu banyak kedai-kedai kecil sederhana, kedai-kedai kecil sudah berpindah kepada zaman chain bookstore, corporate bookstore, dan memang ini salah satu masalahnya. Corporate bookstore atau chains memang menekan penerbit. Itu memang fasa yang sedang berlaku. Dan kalau kita tengok di barat sedang berlaku pula Amazon menekan pula semua orang yang lain. Itu fasa tu kita belum sampai di sini, tapi di barat sudah sampai satu raksasa seperti Amazon boleh
cuba memutuskan langsung chain of chain penerbitan tu. Dia sendiri lompat dan terbitkan buku direct daripada pengarang. Itu juga zaman tu juga akan mula berlaku sekejap lagi. Ya. Memang saya kata kita sedang mengalami perubahan besar lah, dalam industri penerbitan ni. Saya share perasaan yang dihadapi oleh Pak Haji, saya faham. Dan sebenarnya saya tengok perkara ni tak sihat. Lagi kecil penerbit itu, lagi teruk ditekan kadang-kadang oleh chains. Ini yang memang masalah kita hadapi Pak sekarang. Haji nak menambah? Saya fikir dan dia akan berlaku. Kadang-kadang kalau chain bookstore dan mereka kadang-kadang tak sedar sebenarnya penerbit itu pandai. Ya. Orang yang terlibat dalam bidang penerbitan itu bukan golongan yang tidak boleh berfikir. Okay. Akhirnya tapi yang lebih pandai itu penulis. Okey. Okay. Jika perkara ini ekosistem dikolaps, dia akan berlaku begitu. Okey. Maksudnya chain store akan mati. Akan timbul badan-badan lain yang akan memikirkan jalan-jalan untuk menyampaikan bahan bacaan ini kepada pembaca. Okay. Dari saya percaya mana-mana penerbit yang mampu membentuk konten yang baik, Okey. mereka akan hidup. Di mana letak dulu ITBM dalam ekosistem ini? Semata-mata penerbit? Sebenarnya kami belajar proses strategi yang berlaku ini. Kami juga ditekan. Kami juga ada. Kami ni Tapi dengan political network tu dia tanya sikit, lain macam sikit. tak juga. Tak juga. Sebab saya fikir kalau kata political network, berapa lama orang ada political network? Ahli politik itu dia memerlukan input. Hanya input yang baik yang mereka ambil. Saya tak nampak itu masalah. Ya, yang baik je. MP yang berkualiti lah. Ini MP yang berkualiti, bakal MP berkualiti. Tak mau bertanding, nama naik tak turun. Atau senator yang berkualiti. Senator yang berkualiti. Tak habis lagi cakap ekosistem. Saya melihat kita mempelajari strategi kita hari ini juga adalah untuk menangani permasalahan yang disebutkan. Okey. Bagaimana kita go direct to the kita pergi secara langsung kepada pembaca. Ini cara kita melayan mereka. Sebab ekosistem yang kita memahami keadaan tersebut. Sebab tu kami cuba melihat kalau itu boleh dilakukan yang kedai buku satu Malaysia. Ya. Tapi oleh kerana kita bergerak dalam bidang komersial tanpa apa-apa bantuan langsung, Ya. maka kita juga terpaksa berhati-hati untuk memastikan bahawa survival kedai tersebut berjalan dan survival ITBM berterusan. Anda sedang mengikuti Sofa Putih, ada 7 minit berbaki bersama Tokeh Al-Amin, PTS dan juga ITBM sekarang ini. Anda, waktu happy hour sudah habis di ITBM. Adik ni nak tanya soalan. Tak nampak kecil sangat. Waalaikumsalam. Saya Atira. Atika? Atira. Saya nak tanya satu soalan. Kepada siapa? Kepada Tiga-tiga. penerbit. Okey. Bagaimana dengan hujah yang menyatakan bahawa penerbit perlu menerbitkan buku yang memenuhi minat pembaca? Okey. Dari segi atau cara-cara mengikut kualiti dan minat pembaca. Okey. Itu saja. Minat ni, kita okey. Saya seronok bila Atira tanya ni sebab kalau cakap soal nak memaksimalkan untung, kita tengok minat. Tetapi tuan-tuan bertiga tadi sebut soal nak memimpin pasaran, market leadership. Itu something yang sesuatu yang berbeza kan, beban dia lebih besar sebab kita nak tarik minat itu kepada benda yang lebih tinggi, lebih bermartabat kalau boleh saya sebut itu, pinjam istilah. Tidak ada penerbit yang ingin menerbitkan buku yang orang tidak mahu baca. Ya. Okay. Tidak ada penerbit yang mahu menerbitkan buku yang orang tidak mahu baca. Okay. Tetapi dalam hal ini kita lihat sebenarnya itu tanggungjawab penerbit, iaitu untuk melihat pastikan buku itu ada line ataupun jalur pembacanya. Jadi masalah penerbit sebenarnya adalah masalah pemasaran. Dan apa-apa buku pun jika kontennya baik, okey, maksudnya ada kelayak pembacanya, ada salurannya. Hanya sekarang ini yang terbukti jelas bahawa kita ada ramai penulis dalam bidang novel. Okey, apa yang kita namakan novel pop sastra. Itu alhamdulillah bagus. Tapi kita ingin sekarang satu generasi penulis yang ada unsur ilmiah, kerana manusia ini sentiasa dahaga ilmu. Itu satu grup juga kita dapati kalau bidang pendidikan Islam itu ramai yang telah menulis. Tapi sebenarnya banyak lagi bidang-bidang yang kita perlu tulis, dan saya percaya anda bagi penulis, pilihlah penerbit yang ada jalur bagi buku kita. Contohnya kalau pergi pada Al-Amin novel pop, kita tak tahu macam mana nak jual. Itu mungkin bagi pada PTS.
Okey. Kalau ada buku tentang kanak-kanak, mungkin Alamin itu sesuai. Jadi maksudnya pilih penerbit yang sesuai dengan buku yang kita tulis. Okey. Kita kalau saya lihatlah, kalau kami sendiri memang kita akan terbitkan buku yang apa orang nak baca. Itu memang penting. Daripada segi cari makannya, cari makan, cari bonus, cari benefit untuk kaki tangan, kita memang terbit buku apa orang nak baca. Itu penting. Tapi dalam masa yang sama kita ada juga buat buku-buku yang kita rasa dari segi target jualannya taklah tinggi sangat tapi tidaklah merugikan. Tapi kita rasa penting juga kita terbitkan buku-buku begini. Itu tetap kami buat. Tapi dari segi persen, mungkin jumlah persennya tu sekitar 10 atau 20% lah daripada total tajuk yang kita terbit. Yang 80% tu memang kita akan buat tajuk yang apa pembaca nak baca. Okey. Itu dari segi ratio, nisbah sekitar begitulah saya kata. Cik Khair. Apa yang kami lakukan adalah kami akan menerbitkan buku apa yang patut orang baca. Saya bagi contoh, sebab tu genre kami berbeza. Kita menemukan seorang namanya Ramzah Dambul. Dr. Ramzah Dambul. Dia adalah ahli climate. Prof, khabar. Terima kasih. Orang kuat sastra daripada UM pun ada kat sini. Climatologist. Ahli climate, climatologist. Dia buat, saya baca dalam Facebook dia, sajak-sajak dan juga dia buat doodle. Dan saya fikir ini patut orang baca. Dan buku ini mendapat review yang baik daripada Dato' Bahazin, sastrawan negara kita yang mutakhir. Dan kata yang disebut pun menarik. Tapi kalau kita tak approach dia, kita tak minta dia, saya tak fikir dia akan terbitkan buku. Saya kata boleh buat. Bagi masa dan waktu dan sebagainya, akhirnya buku ini terbit dan mendapat sambutan. Kalau nak kata orang minat, tak. Tapi sebagai penerbit, kita kadang-kadang perlu kreatif mencari apa yang boleh diminati. Dan itu cuba kita lakukan. Saya nak baca satu contoh. Dia buat sajak dengan doodle dia sendiri. Sambil promote lah. Tukang jual kan. 50%. Kias tajuk dia. Bila getar di hati, diam-diam mati, itu tanda pertama rindu mula tiada. Seperti pusat angin yang berkias arah, kita harus pasrah membiarnya pergi. Ini adalah seorang doktor dalam bidang kaji cuaca yang sekarang berada di Jeddah, meninggikan nama negara, tapi juga dalam hatinya ada taman. Jadi buku ini kita cari dan kita terbitkan dan kita pasarkan. Kita ada promosi khas, kita lancarkan dan kita reviewkan kan. Alhamdulillah. Dalam hati penerbit juga perlu ada taman bagi dia boleh sensitif dengan keperluan pembaca. ITBM sekarang memang jelas nafas baru sastra negara. Era romantisisme ITBM. Tahniah lah saya. Itu betul-betul kita cakap memang tahniah kepada ITBM. Jadi satu nafas baru, nyawa baru untuk sastra tanah air. 2 minit terakhir ini sebelum kita usai Sofa Putih bercakap bersama 3 penerbit besar ini, dan saya nak menyingkap sedikit tabir yang menutup kita dari masa depan. How far are we away daripada masa depan e-book bakal menguasai? Kerana begini masalahnya, tadi Encik Khair sebutkan soal dana-dana diberikan kepada industri kreatif. Soalan yang sama saya majukan. Berapakah daripada dana 220 juta itu yang diluluskan itu? Yang bila saya tanya apakah saiz industri kreatif di Malaysia, yang mana sebahagiannya diwakili oleh konten buku. Sebab saya lihat buku harus dilihat sebagai kandungan, bukan bentuk buku fiziknya. Tetapi mereka hanya kata, oh ada, ia terkandung dalam 200 juta. Tapi saya kata 200 juta itu mana bahagian bukunya, mereka tidak boleh tunjuk. Kerana buku itu tidak dilihat sebagai suatu industri. Di bawah MITI, di bahagian buku yang sepatutnya ada kod, tidak ada kod, kerana tidak diiktiraf sebagai suatu industri. Dan masa depan kita sebagai penerbit, apabila kita tidak diiktiraf di bawah MITI misalnya, kita terawang-awang, tak pasti, kejap kat Kemas, kejap kat PNM, kejap bawah KPT, kejap bawah KPM. Masa depan dalam konteks perbekalan dan wajah buku digital, sejauh manakah kita jauh menuju ke situ, dan apakah kita berada di track yang tepat sebelum kita ditenggelamkan oleh penerbit baru yang lebih savvy, lebih terkini, lebih sensasi, yang kemudiannya menafikan segala usaha dan tanggungjawab kalian. Cik Mazlan. The future is now. Maksudnya masa hadapan telah berlaku. Saya menjangka penerbit tradisional seperti Alamin
PTS ITNB akan bankrupt dalam masa 15 tahun jika kita tidak berubah daripada sekarang. Dan perkara ini sudah berlaku, katanya dia nampaknya. Dan saya teringat Kemboja. Kemboja lepas perang, dia tidak ada telefon yang line telefon. Dia terus kepada mobile phone, handphone. Jadi anak-anak kita boleh lihat yang umur 2-3 tahun main iPad, iPhone, mereka tidak akan memegang buku fizikal dalam masa 15 tahun. Jadi saya jangka sekarang ini adalah dalam masa 15 tahun, penerbit tradisional seperti kita ini berusaha untuk pergi pada arah digital. Dan sini sudah berlaku dalam penerbitan buku teks contohnya. Pihak pemerintah sedang mengulas tangan kepada penerbit untuk menyerahkan hak kepada YTL. Minta maaf saya sebut. Okey, apa ni yang akan dikendalikan oleh YTL. Itu tidak bagus? Ya? Itu tidak bagus? Itu sebenarnya jerung besar. Jadi maksudnya keadaan sudah berlaku. Pemerintah melihat masa depan digital dan sedang berlaku dalam buku teks dan akan berlaku dalam segala bidang penerbitan. Jadi saya percaya dalam 10-15 tahun ada masa perubahan. Kalau kita tidak berubah, kita akan bankrupt. The ground is shaking at the moment. Cik Arif. Saya ulas daripada segmen ke segmen. Kalau saya tengok untuk buku penerbitan higher ed, pengajian tinggi, perubahannya tu mungkin sudah 50% digital sekarang. Even walaupun sekarang kita bercakap di Malaysia, perpustakaan pengajian tinggi sudah 50% digital, tinggal 50% cetak. Itu saya terfikir apa nasibnya nanti tingkat 4 ini. Mungkin tahun depan separuh cetak, separuh digital. Tingkat 4 ni dah tak patut 100% cetak sebab pembelinya librarians sudah berubah. Segmen lain seperti school day segmen yang berasaskan sekolah, saya tengok kita sedang masuk satu fasa yang sedang menggegarkan semua sama sekali. Sekolah-sekolah dah mula dibekalkan dengan One Bastard Net dan VLE. VLE ini dulu hanya private school yang ada. Sekarang semua sekolah public akan dapat VLE. Dengan VLE baru ni akan datang juga potensi baru untuk para pelajar dan untuk kita juga sebenarnya penerbit. Saya jangka perubahan drastik kita akan tengok di segmen sekolah. Bila VLE dan One Bastard Net mula beroperasi, bila operasinya tu capai 60 atau 70%, sekolah dah mula gunakan tahun ini, saya kira kita akan nampak budaya baru mula bertapak. Dari segi segmen trade, jualan dagangan, saya percaya kesannya tidaklah teruk sangat. Saya percaya orang masih beli buku fizikal. Masih kerana artifak fizikal macam ni ada nilai, ada benda nak diletak kat rak. Stephen King kata I love the smell of papers. Saya mungkin 20 atau 30% akan berlaku konversi untuk segmen trade daripada cetak kepada digital. Tapi sebagai penerbit trade, kita fikir mana-mana pun yang penting asal orang baca buku lah, tak ada masalah. Yang kita lagi khawatir kalau orang tak baca buku. Kita lagi khawatir berapa banyak pembaca baru kita boleh jana setiap tahun dalam tiap-tiap generasi anak-anak baru ni. Saya fikir itu lagi merisaukan kita. Saya tak pesimistik sangat, saya tak pesimistik lah hal ni. Malah saya optimis. Tapi saya kira 3 tahun ke depan ni penerbit susah. Penerbit, editor, penulis banyak kerja. Kenapa 3 tahun? 3 tahun ini masa untuk kita menyiapkan daripada bahan-bahan kita yang cetak ni kita nak tukar kepada digital. Jadi kita, editor kita, designer kita, writer, penulis kena belajar skill baru ni. Macam mana nak buat produk baru ni. Kalau produk lama, verbatim conversion terus pergi digital, senang. RM150 satu buku convert pergi digital, tak ada masalah. Tapi free pun boleh kan kadang-kadang. Di India $50 conversion satu, murah. Tapi pembaca baru ni nanti nak bahan bentuk baru. Yang itu kita susah. Kita punya setup sekarang tak sedia untuk video production, tak sedia untuk audio production, tak sedia untuk multimedia production. Jadi kos akan naik, tapi dari segi jualan tak nampak-nampak. Ini yang akan jadi menyepit penerbit untuk masa 3 tahun ke depan ni. Bila kita mula mengkonversi bahan-bahan kita untuk pembaca baru. Sila Cik Her. Saya melihat, saya optimis. Tapi saya setuju juga dengan Tuan Haji Mazlan. 15 tahun ni kalau kita tak berubah, kita boleh bankrupt. Saya setuju. Itu tak perlu digital. Siapa-siapa tak berubah habis. Saya tak bagi 5. Bahaya tu statement tu. Cuma Cik Her, saya tak bagi 15, saya bagi 7.
apa? Itu angka. Angka. Yang saya lihat ialah sekarang ialah bagaimana engagement kita dengan sesiapa yang akan memerintah. Itu yang lebih penting. Supaya mereka melihat akan ada kepentingan pada industri ini supaya industri ini terjaga. Okey. Saya lihat itu sebab saya agak khawatir kalau sesiapa yang memerintah tapi mereka mengabaikan dunia buku. Mereka tidak memberikan ruang untuk kita lihat. Bayangkan kita Mak Yong contohnya adalah satu-satunya tarian yang dapat beriktirafan UNESCO sebagai National Heritage of Malaysia. Ya. Tak ada buku kecuali yang ITBM buat secara tak sengaja sebab kita nak bawa Mak Yong ke Frankfurt. Tapi tak ada usaha begitu. Banyak lagi hasil-hasil yang patut kita danai untuk memastikan khazanah negara tercapai. Sebab tu saya melihat bahawa buku ni adalah elemen yang wajib untuk diperhatikan. Engagement kita dengan pihak pemerintah patut lebih akrab supaya kita tidak menjadi anak diri, anak terbuang. Ini pada saya perkara yang patut diberi penekanan, terutamanya kepada pemain-pemain industri dan juga pemimpin persatuan. Tuan Soalan saya, bukan soalan lah, komen saya berkait dengan engagement dengan pihak pemerintah ini dalam realiti dunia tanpa sempadan. Loyalty is no more limited to geopolitical aspect. Dalam keadaan sebenar, nanti besok persaingan kita adalah dengan karya-karya yang lebih dramatik, yang lebih kreatif dari Indonesia misalnya, dengan harga yang jauh lebih murah. Sejauh mana nanti peranan penguasa boleh menyekat ruang internet daripada menerobos masuk langsung kepada pembeli yang datang ini di telefon mereka. Itu akan dijawab dalam episod Sofa Putih tahun 2014. Terima kasih, kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis kita pada tengah hari ini. Happy hour berlangsung sudah habis sebenarnya, tetapi jika beli salah satu daripada dua buku ini, anda layak untuk dapat 50% untuk semua buku ITBM yang lain. Hanya harga gila di ITBM. Kalau tak puas hati dengan diskaun itu, minta lagi dengan tuan punya toke badan ini, Encik Khair Ngadirun, Encik Arif daripada PTS dan Encik Tuan Haji Cik Mazlan dari Al-Amin Surf Holding. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa beli RM50, anda boleh terbang dan menginap di London 4 hari 3 malam. Kurnia dari Hati Budi ITBM.